Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sihat semua? Okey, jadi boleh ingat lagi kita ada jumpa minggu lepas. Jumpa minggu lepas buat apa? Saya berlakon ke? Tak, ya. Minggu lepas kita berjumpa bagi mata pelajaran sirah. Jadi hari ini pun kita jumpa dengan mata pelajaran sirah, iaitu pelajaran yang mengenali sejarah Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi sebelum kita lebih lanjut, kita nak baca pasal Nabi Muhammad SAW, ada lebih baik bagi kita sekiranya kita selawat dulu sama-sama. Okey? Semoga selawat ini sebagai tanda ingatan kita kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kan ingat juga kita. Okey, insya-Allah. Okey, sama-sama. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali-sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Jelas. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, anak-anak. Okay. Apa ya? Dan rajinkan diri kita untuk selawat, zikir, tanda ingatan kita kepada Allah dan Rasulnya yang Nabi Muhammad SAW. Okey, dia agak-agak hari ni kita nak belajar pasal apa pula ya? Minggu lepas kita dah belajar pasal tentang tempat lahir Nabi Muhammad, iaitu Mekah. Jadi secara automatik Nabi ini kita dah tahu dia berbangsa Arab. Agak-agak orang Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad dengan lepas lahirnya Nabi Muhammad, perangainya sama ke tak sama? Tak ya adik-adik ya. Sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, orang Arab di kota Mekah dipanggil sebagai Arab Jahiliyah. Apa itu Arab Jahiliyah? Okey, jom kita tengok sama-sama. Okay, bismillah. Okey, ini pelajaran kita yakni kehidupan Arab Jahiliyah. Okey, kita tengok gambaran sikit berkenaan orang Arab Jahiliyah. Okey ni. Ini antara contoh pemakaian mereka lah. Satu ketika dulu mereka berserban, mereka berjubah. Okey. Walaupun gambar tak perjelas, nanti anak-anak boleh tengoklah bagaimana rupa orang Arab. Boleh tengok kat YouTube, banyak video berkaitan dengan orang Arab juga. Okey. Okey, jadi kita pergi pada tablet tadi. Apa itu Jahiliyah? Zaman Jahiliyah. Pelik pula tak pernah dengar kan? Okey. Okey. Jahiliyah ni, Jahiliyah adalah satu perkataan yang berasal daripada perkataan jahlun. Jahlun ni perkataan bahasa Arab. Okey, perkataan yang hampir sama, kalau perkataan yang hampir sama dengan bahasa Melayu dengan jahlun ni kita sebut jahil. Okey, apa maksudnya? Okey, maksudnya adalah jahil bermaksud bodoh. Okey. Jahlun bermaksud bodoh. Kenapa mereka ni dipanggilkan bodoh? Kenapa? Adakah saja-saja je? Tidak. Kita tak boleh kata orang bodoh sesuka hati berdosa. Tapi ada sebab kerana apa mereka dipanggil jahlun. Kita tengok apakah sebabnya. Okay, mengapa digelar jahiliyah? Kenapa kita panggil orang Arab pada zaman dahulu jahiliyah, zaman jahiliyah? Okey. Ini kerana mereka sesat daripada agama yang sebenar. Mereka sesat daripada agama yang sebenar. Ialah para nabi ramai yang turun di tanah Arab okay. Dan mereka mengajarkan kepada umat supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia orang terima ke tidak? Kebanyakan mereka tidak terima. Ada di kalangan mereka yang sembah patung, ada yang sembah matahari, ada yang sembah api. Kebanyakan mereka waktu ni sembah patung. Apalah pergi minta dengan patung. Dia buat patung, lepas tu dia minta dengan patung tu. Mana boleh macam tu tak? Tak logik lah. Takkanlah Tuhan itu patung. Patung kan boleh bagi apa-apa kan? Okey.
Kita tengok bilakah kemunculan mereka ni. Bila adanya zaman jahiliyah ni. Okay, menurut ahli sejarah mengatakan zaman jahiliyah bermula selepas kejatuhan kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak ni wujud dah lama dah. Kira-kira 1300 tahun sebelum Masihi. Lama dah. Dan kerajaan Sabak ni pula mereka musnah atau jatuh pada tahun lebih kurang 300 Masihi. Okey, 300 Masihi. Dan lepas 300 Masihi, orang Arab Jahiliyah pun muncul. Dan orang Arab Jahiliyah hidup dalam zaman Jahiliyah selama ni ditulis kat sini 3 abad, daripada 300 Masihi hingga 600 Masihi. 600 tolak 300, lebih kurang ya, 300 Masihi. Okay, Nabi lahir 571 Masihi. Pun begitu, Nabi lahir, Nabi tak terus dilantik menjadi Rasul. Selepas 40 tahun barulah Nabi dilantik menjadi Rasul. Lebih kurang dalam jangkauan 300 tahun itulah orang Arab hidup dalam keadaan jahiliyah, sembah patung, minum arak dan sebagainya. Dan saya akan terangkan lagi bagaimana cara hidup mereka. Okey, tapi pada tengok yang selanjutnya. Ada apa isi? Cara hidup orang Arab pada zaman jahiliyah. Cara hidup mereka. Mereka hidup macam mana? Bersatu padu ke? Berjiran ke? Okey, kita tengok bagaimana. Yang pertama, mereka hidup berpuak-puak. Mereka hidup masuk berpuak-puak ni, mereka hidup dalam kumpulan. Kumpulan masing-masing. Ada yang duduk kat kumpulan A, ada yang duduk kat kumpulan B, ada yang duduk kat kumpulan C. Mereka tak bersatu padu. Mereka berpisah-pisah. Mereka suka hidup dalam kumpulan mereka sahaja. Dan bila mereka hidup dalam kumpulan ni, mereka ni sering bergaduh. Masing-masing nak mempertahankan kumpulan mereka, puak-puak mereka. Mereka nak kata puak mereka lah yang hebat. Jadi disebabkan itu berlakulah pergaduhan. Daripada itu mereka juga kan kaki mabuk dan sebagainya kan. Orang Arab hidup puak minum arak ya. Sebelum datangnya Islam, mereka minum arak. Jadi sebab itulah mereka bergaduh dan mempertahankan puak masing-masing ya. Jadi mereka tak bersatu padu dan mereka hidup dalam keadaan berpecah belah. Jangan hidup macam ni anak-anak ya. Kita hidup jangan berpecah belah. Bila pecah belah, dia akan merosakkan bukan sahaja negara, malah dunia kita. Bila kita hidup berpecah belah, kita akan menyebabkan peperangan. Bila berperang, macam-macam lah terjadi, hancurlah dunia. Jangan hidup macam tu. Kita kena hidup bersatu padu. Satu padu. Barulah kita kuat. Bayangkan tangan kita satu, dua macam ni. Dengan tangan kita macam ni. Lagi kuat kan? Jadi bersatu padu yang lebih kuat. Okey. Itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Kita ulang kaji sikit. Siapa yang kita belajar hari ini? Yang pertama kita belajar tentang perkataan jahiliyah tadi. Jahiliyah tadi berasal dari perkataan Arab, yakni jahlun, yang membawa maksud bodoh. Ataupun jahil kita sebut. Okey, selain daripada itu, mereka wujud selepas kejatuhan kerajaan Sabak. Ingatlah kerajaan Sabak ni, kerajaan yang ada lama ya, lebih kurang kejatuhan kerajaan Sabak ni pada 300 Masihi. Okey, nak tahu pasal kerajaan Sabak kita lebih lanjut, saya boleh ceritakan kemudian. Boleh tanya dalam kelas nanti kalau nak tahu. Kita dah cerita sangat kerajaan Sabak ni sebab kita fokus kepada zaman jahiliyah. Tapi banyak juga sejarah pasal kerajaan Sabak ni. Mereka wujud pada zaman Ratu Balqis. Okey, yang seterusnya, zaman jahiliyah berlaku selama 3 abad, yakni 300 tahun. Daripada 300 Masihi hingga ke 600 Masihi. 600 tolak 300, maka tinggal 300 Masihi. 300 tahun mereka hidup dalam keadaan jahiliyah. Okey. Cara hidup mereka hidup dalam keadaan berpuak-puak. Bila hidup berpuak-puak, mereka sering bergaduh. Berpuak-puak dan sering bergaduh. Jangan hidup macam tu tak elok. Kita hidup bersama, semua orang kita kawal, semua orang
kita gauli semua orang, kita ajak kepada kebaikan, insya-Allah. Okey, habis kat situ pelajaran hari ini. Maka lepas belajar, kenalah bagi latihan sikit. Okey, apa latihan untuk anak-anak semua? Latihan anak-anak kena tulis tajuk apa yang kita belajar hari ini. Okey, pelajaran yang kita belajar hari ini adalah tentang masyarakat apa dia? Arab Jahiliyah. Kenapa ada 3 baris ni? Ada perkataan lain lagi ke? Kita tengok ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak ada. Arab Jahiliyah juga. Dan ketiga pun Arab Jahiliyah juga. Jadi anak-anak kena tulis perkataan Arab Jahiliyah sebanyak 3 kali. Okey. Supaya ingatlah Nabi lahir di kalangan bangsa Arab, dan sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, orang Arab hidup dalam keadaan Jahiliyah. Zaman tersebut dipanggil zaman Jahiliyah. Okey. Supaya anak tak lupa, anak tulis. Boleh tulis kat buku, boleh tulis dekat kertas, mana-mana yang ada lah, insyaAllah. Jaga baris ni, tengok ada baris ni. Ain ni duduk di atas baris, ra bawah baris. Titik ni mesti bawah baris. Tengok, saya dah tunjukkan ni. Nanti tulis betul, betul. Okey. Akan lagi tak? Dah latihan ni, lagi latihan tak? Okey, dah tak ada. Itu sahaja daripada saya. Okey. Jadi, sebelum kita tutup, selawat lagi sekali sama boleh? Okey. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah. Semoga Nabi ni kenal kita di padang mahsyar esok dan bagi syafaat kepada kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Sekian saja daripada saya. Aku liqauli hadza wa nastaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.